بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Okey, baiklah sekarang kita doa panjang sikitlah. Sebenarnya malam ni Syaban ni kita doa panjang sikit baiklah sekarang insya-Allah. InsyaAllah. Okey, ingatkan saya Puan Rohana, takut luput. Okey, boleh. Okey, Puan Aminah, apa khabar Puan Aminah? Puan Aminah tengah connecting lagi tu. Okey, tak apa, kita jalan dulu. Ayatnya berbunyi, tak silap saya 81 hari ni, bukan 80, 82, 81. Muka surat 137 ayat 81. Wa dan. Betul kan? Betul. Wa dan kaifa bagaimana mungkin? Kaifa bagaimana mungkin? Akhafu aku patut takut. Akhafu aku patut takut. Dalam mereka tulis kepada ma apa yang asyraktum kamu telah sekutukan. Asyraktum kamu telah sekutukan. Wa sedangkan ataupun padahal la tidak takhafuna kamu takut. Takhafuna kamu takut. Annakum bahawasanya kamu asyraktum telah menyekutukan. Asyraktum telah menyekutukan billah dengan Allah ma sesuatu yang ataupun apa yang lam tidak yunazzil dia menurunkan bihi dengannya alaikum ke atas kamu sultana keterangan hujjah. Terjemah sultana keterangan ataupun hujjah. Fa maka ayyu mana satukah fariqaini dalam dua kumpulan. Terjemah fariqaini dalam dua kumpulan. Ahaku lebih patut bi dengan al-amni berasa aman. In jika kuntum kamu semua ta'lamun mengetahui. Okey, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 137 ayat 81. Tolong baca Puan Rohana ayat pertama kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana mungkin aku patut takut, yakni kepada apa yang kamu telah sekutukan, sedangkan tidak kamu takut bahawasanya kamu telah menyekutukan dengan Allah sesuatu yang tidak dia menurunkan dengannya ke atas kamu keterangan hujah. Maka mana satukah dalam dua kumpulan lebih patut dengan berasa aman jika kamu semua mengetahui. Okey, baik. Terima kasih Puan Rohana. Ayat ni ada kaitan dengan kisah Nabi Ibrahim minggu lepas. Kita sekarang muka surat kisah Nabi Ibrahim. Orang kafir zaman Nabi Ibrahim ada yang sembah bulan, matahari, bintang. Maka Nabi Ibrahim menafikan kesemua sembahan-sembahan tersebut. Nabi Ibrahim menafikan kesemua sembahan-sembahan tersebut. Lalu mereka tanya, "Habis itu kalau semua kamu tak sembah, kamu sembah apa?" Maka Nabi Ibrahim kata, "Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi." Kemudian kaum dia berhujah, debate dengan Nabi Ibrahim tentang bahayanya kalau tak sembah Tuhan-Tuhan mereka. Maka Nabi Ibrahim kata, "Aku tak takut langsung dengan Tuhan-Tuhan kamu. Aku tidak yakin langsung, aku tidak percaya langsung yang Tuhan kamu boleh bagi mudarat. Kalau terjadi sesuatu sial, sesuatu malapetaka pada diri aku, bukan dengan sebab Tuhan kamu, itu sebab Allah kehendaki berlaku pada diri aku." Orang musyrikin dia anggap
Okey. Kalau tak sembah berhala, dapat sial, dapat malapetaka. Kalau sembah, terselamat daripada sial, terselamat daripada malapetaka. Nabi Ibrahim kata, aku tak takut langsung. Tuhan kamu tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi sial, tak boleh bagi malap. Kalau berlaku sesuatu kemalangan, kalau berlaku sesuatu sial, sesuatu malapetaka pada diri aku, bukan sebab berhala kamu yang nak ia berlaku. Allah yang nak ia berlaku pada diri aku. Kalau Allah nak berlaku, berlaku. Kalau Allah tak nak, tak berlaku. Tak ada kaitan langsung dengan berhala-berhala kamu. Kemudian kaum-kaum dia menakutkan dia dengan ancaman-ancaman kalau tak sembah berhala. Maka Nabi Ibrahim kata, patutkah aku takut dengan benda-benda yang kamu sekutukan? Sedangkan kamu tak takut dengan Allah yang kamu telah sekutukan. Kamu pula sekutukan Allah dengan benda yang Allah Ta'ala tak pernah turunkan bukti, hujah, keterangan yang benda tu sekutu Allah. Jadi mana patut takut? Aku patut takut pada berhala kamu ke kamu kena takut pada Allah? Ni jawapan Nabi Ibrahim. Mana patut takut? Kamu kena takut pada Allah yang kamu telah syirikkan dia, ataupun aku patut takut pada berhala-berhala kamu? Ini soalan yang Nabi Ibrahim tanya, yang patut mereka berfikir. Mana di antara dua kumpulan lebih patut untuk rasa aman, rasa selamat kalau kamu orang-orang yang mengetahui? Jadi soalan ni Nabi Ibrahim AS tujukan pada kaum dia yang anggap Nabi Ibrahim ni tak takut ke apa bakal berlaku. Nabi Ibrahim kata, kamu tanya aku tak takut, sepatutnya kamu yang kena tanya diri kamu. Kamu tak patut takut tak kepada Allah SWT? Berapa kali berhala kamu pernah bagi sial? Berapa kali berhala kamu pernah bagi sakit ke, pernah bagi malapetaka ke, pernah bagi banjir ke, pernah bagi bumi berapa kali? Dalam rekod sejarah. Berapa kali berhala kamu pernah bagi mudarat, sial, nasib malam kepada orang-orang yang tak sembah dia? Berapa kali? Tak ada kan? Tapi Allah dah berapa kali dah Allah binasa kaum Muhammad sebelum ni? Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Siapa binasakan mereka? Berhala. Kenapa berhala pula? Mereka istiqamah semua berhala. Allah. Dia telah terbukti yang Allah boleh binasakan satu kaum, satu umat. Berhala kamu tak ada rekod pun lagi. Tak pernah buat rekod sekali pun lagi. Pernah membinasakan satu kaum, pernah membinasakan satu umat, tak pernah pun. Jadi siapa patut kita takut? Allah yang telah ada rekod berkali-kali binasakan kaum dan umat, ataupun pada berhala yang tak pernah sekali habuk membinasakan siapa-siapa. Bukan sekadar satu umat, satu orang pun tak apa. Maka siapa di kalangan dua kumpulan ini yang lebih patut rasa aman kalau kamu orang-orang yang mengetahui? Ni persoalan yang patut ditimbulkan. Okey? Ada orang hari ni, perempuan hari ni, ada perempuan dia cerita. Dia tutup aurat. Dia tutup aurat dengan sempurna. Dia pakai purdah, alhamdulillah. Dia pergi kat luar negara, jumpa orang Malaysia, pakai pakaian yang tak sempurna lah auratnya, tak tutup aurat lah, senang cerita. Maka orang perempuan tu tanya dia soalan kat luar negara ni lah, kat England tak silap saya. Orang perempuan yang Melayu, Islam, orang Malaysia Islam dia tadi, tanya perempuan tu, orang Malaysia ni lah, kawan dia lah, yang pakai purdah, awak tak malu ke pakai macam tu kat sini? Awak tak malu ke pakai macam tu kat sini, kat negara Mak Saleh? Soalan tu patutnya kena tanya pada siapa? Siapa yang tak malu? Siapa yang tak malu? Jelas soalan. Faham tak cerita saya, tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak cerita saya? Faham. Faham kan? Banyak je Ustaz. Patutnya siapa kena tanya siapa? Patutnya siapa kena tanya siapa? yang tutup aurat tu lah yang tanya. Ya. Yang tutup aurat tu lah yang kena tanya kawan dia tu, awak tak malu ke? Oleh kerana ramai pakai macam dia. Pakai baju nampak lengan. Contohlah. Pakai baju macam biasa kita tengok orang bukan Islam jogging. Contoh. Bukan Islam jogging pakai baju tak sempurna lah kan, nampak lengan contoh. Jadi orang Melayu ni duduk kat luar negara pakai baju nampak lengan, pakai ketat-ketat. Dia tanya hamba Allah ni, awak tak malu ke pakai macam tu kat sini? Dia kata sedih relatif. Soalan tu dia tanyakan pada saya, sepatutnya saya kena tanya soalan tu. Saya pun pernah kena Ustaz. Ya? Saya pun pernah kena macam tu Ustaz. Pernah kena kat mana tu? Ya, dekat overseas lah biasa pergi meeting. Lepas tu yang tanya tu siapa? Orang Islam?
orang kita. Tak malu ke pakai tudung, pakai baju kurung macam tu lah. Walaupun kita tak pakai baju kurung, kita pakai suit, tapi kita pakai tudung. Orang tu macam kita lain pada orang lah. Itu je lah tu, Ustaz. Walaupun tak pakai apa? Kita pakai suit, pakai tudung, tapi dia kata kita lain pada orang lah. Itu je lah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi siapa yang patut malu katanya? Patutnya tanyalah orang yang tak orang tu. Awak tak malu ke pakai macam ni kat bumi Allah ni? Kat tanah milik Allah ni, awak patut kena rasa malu. Bukan saya kena patut rasa malu. Nampak? Soalan yang tak patut ditanya. Soalan yang tak patut ditanya. Okey? Macam ada orang lah ni, dia pengacara satu program TV. Okey, dia pengacara satu program TV. Dia bercakap tentang orang ambil rasuah, dia bercakap tentang orang songlak duit, dia bercakap tentang orang ambil rasuah, orang ambil duit. Dalam percakapan tu dia tanya apa? Tak takut kepada Allah dan masa buat perkara tu. Program TV kat Malaysia lah ni. Dia bercakap masa tu tentang orang-orang kerajaan yang ambil duit, orang-orang yang songlak duit, orang-orang yang rasuah ni. Dia tanya satu soalan, dalam percakapan tu dia kata, kat orang-orang yang ambil duit ni lah, tak takut pada Allah ke masa dia buat tu? Betul tak soalan dia tu? Betul. Cuma kalau boleh cakap kat dia lah, cuba cermin diri sekejap. Sekejap je, cuba cermin diri sekejap. Orang ambil rasuah tu, masa dia ambil rasuah tu je lah, dia kena takut pada Allah, tapi dia tak takut waktu dia ambil. Tapi orang yang tak tutup aurat macam dia, pengacara TV, hari-hari bertayang aurat dalam TV, dia tak tanya ke diri, dia tak takut Allah ke masa tayang aurat tu. Tak takut Allah ke masa tayang aurat tu. Contoh. Sekadar contoh nak faham ayat ni. Jadi dalam kes ni, orang-orang musyrikin zaman Nabi Ibrahim ni, dia kata Nabi Ibrahim tak takut ke pada berhala-berhala nanti buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Nabi Ibrahim kata, antara aku dengan kamu siapa patut takut? Kamu patut takut ke aku patut takut? Aku patut takut kepada batu yang tak boleh buat apa-apa. Patutnya kamu yang kena takut pada Allah yang telah menghancurkan banyak kaum sebelum ni. Itu maksud soalan dalam ayat ni. Okay, baik, seterusnya ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 138 ayat 82. Alladzina orang-orang yang amanu beriman wa dan lam tidak yalbasu mencampur adukkan. Okey, yalbasu mencampur adukkan iman mereka bi dengan zulmin kezaliman. Okey, ulaika mereka itu lahum bagi mereka lah al-amnu rasa aman wa dan ataupun sedang hum mereka muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Noraini Bahru ayat kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itu bagi mereka lah rasa aman dan mereka orang yang mendapat petunjuk. Okey, baik. Terima kasih Puan Noraini Bahru. Ada pendatang tanpa izin yang datang Malaysia ni, ya IC tak ada lah, pasport tak ada, visa tak ada, kad UNCHR pun tak ada. Kalau Rohingya tu adalah juga kad UNCHR tu, kan? Ni pendatang Indonesia yang datang ke Malaysia tanpa izin ni, IC tak ada, pasport tak ada, visa tak ada, apa pun tak ada. Dia orang ni kalau naik kereta, naik lagi mana-mana, tenang tak hidup? Tak tenang hidup. Bila-bila boleh kena tangkap, bila-bila boleh tahan, kena tangkap. Kita yang ada IC, ada lesen, pergi mana-mana tak kisah pun. Naik kenderaan kita ada road tax, ada insurans, pergi mana-mana tak perlu rasa takut pun, sebab kita tak buat salah. Tapi orang-orang yang pendatang tanpa izin tadi, yang IC tak ada, pasport tak ada, visa tak ada, semua tak ada,
Tenang tak lagi mana-mana? Tak tenang lagi mana-mana. Memang dia tak tenang lagi mana-mana. Tengok kata boleh dah takut. Tengok kata boleh dah takut. Ni contoh. Macam tu lah juga tuan-tuan dan puan-puan. Kat atas muka bumi ni, siapa yang patut rasa tenang, rasa selamat daripada ancaman Allah, dengan siapa yang patut rasa takut, rasa risau daripada azab Allah? Itu soalannya. Jadi orang yang patut rasa selamat adalah orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maknanya selain pada orang ni, kena rasa takut. Orang musyrikin, orang zalim, dia kena rasa takut. Kenapa rasa takut? Allah anytime. Allah azab orang dulu ada sebab tak? Allah azab kaum Nuh, kaum Ad, kaum semua ada sebab tak? Ada sebab. Apa sebab? Mereka syirik pada Allah. So orang sekarang, kalau Allah nak azab boleh tak? Boleh. Sebab orang zaman sekarang mempunyai sebab yang sama yang dipunyai oleh orang dahulu. Boleh. Dan kalau Allah azab pun, Allah tak dianggap zalim, Allah tak dianggap bersalah. Mereka yang zalim, mereka yang bersalah. Persoalannya sekarang, orang-orang yang musyrik itu dia tak rasa dia bersalah. Dia tak rasa dia berdosa. Dia tak rasa dia sedang memurkakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tak rasa takut. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, orang musyrikin kena sentiasa takut selagi mereka tidak masuk Islam. Sebab Allah Ta'ala sangat-sangat murka pada orang musyrikin. Kalaulah berlaku sesuatu musibah pada mereka, dahlah kat dunia dapat musibah, kena banjir, mati, terbakar ke bumi ke akhirat lagi teruk. Orang Islam mungkin ada buat dosa maksiat, mungkin kena musibah kat dunia ni, tapi lepas kena musibah kat dunia habis-habis, kat akhirat selamat kerana iman dia. Jadi Allah kata sepatutnya orang yang patut rasa aman kat Malaysia ni, nak bagi ideologi, orang patut rasa aman adalah orang Malaysia yang ada IC, ada lesen, ada rotek insurans dan tak buat apa-apa kesalahan jenayah. Ada orang Malaysia ada IC, ada lesen, ada rotek insurans, semua dia ada. Tapi dalam kereta dia bawa dadah. Tenang ke tak tenang dia naik kereta ke Bulu-Belik, tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, orang yang confirm tak tenang adalah pendatang tanpa izin. Dia datang Malaysia ni, tak ada IC, tak ada pasport, tak ada lesen, bawa kereta pun insurans rotek tak ada. Dia drive daripada sini ke Kelantan, daripada sini ke Pahang. Tenang tak sepanjang perjalanan ni, tuan-tuan dan puan-puan? Tenang ke tak tenang? Tak. Kita rotek mati pun dah tak tenang buat kereta, betul kan? Rotek mati malam. Faham? Hari ni kita buat kereta, tu pun dah tak tenang. Takut polis JPJ. Dia ni bukan sekadar rotek, dengan diri dia sekali tak ada pengenalan diri. Tenang ke tak tenang? Patutnya dia tak tenang. Sebab dia ni polis tahan dia, kena JPJ tahan dia, kena AADK tahan dia, kena, semua dia boleh kena. Dia orang paling patut tak rasa aman, tak rasa tenang. Ada pun orang Malaysia yang ada IC, ada lesen, ada rotek, ada insurans, komplit lah pengenalan dia, dokumen dia. Tapi dalam itu dia bawa dadah. Ataupun dadah berat sangat, dia bawa barang-barang tiruan ni. Dia bawa kasut tiruan, beg tangan tiruan, jam tangan tiruan. Dia beli kat Kelantan, orang Kelantan tu masuk pada Thailand, dia bawa daripada Kelantan nak jual kat KL. Dia IC, lesen, rotek, insurans semua ada. Tapi dia bawa barang-barang yang salah dari sudut undang-undang negara. Dia tenang tak? Tuan-tuan, dia tenang ke tak tenang masa dia bawa kereta? Lagi tak tenang, Ustaz. Tak tenang, Ustaz. Tak tenang. Yes. Samalah juga. Pertama, orang kafir memang patut tak tenang. Sebab anytime Allah Ta'ala azab, memang dia tak selamat kat dunia, tak selamat kat akhirat. Itu yang pertama. Begitu juga orang Islam. Orang Islam. Walaupun dia Islam, walaupun dia semayang, walaupun dia bayar zakat, dia puasa bulan Ramadan, tapi dia masih buat dosa maksiat. Dia masih buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Dia sepatutnya tak tenang, sebagaimana tak tenang orang Malaysia yang bawa barang tiruan tadi. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Walaupun sahabat-sahabat, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila turun ayat ni, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Terjemah dia, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka yang berhak rasa aman kat dunia. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, mana ada orang tak pernah buat zalim? Kita tengok benda haram dalam keadaan kita tahu benda tu haram, tu zalim. Kita buat mak ayah sakit hati, terasa hati, tu zalim. Kita buat apa lagi? Kita sengaja melambat-lambatkan semayang, kita sengaja bangun lambat, kita sengaja, tu zalim. Zalim ni bukan kata sepak tergajar orang baru zalim, tak. Kita buat benda yang Allah larang dalam keadaan kita tahu, tu zalim. Ambil rasuah 10,000 zalim, terima rasuah RM1 pun zalim juga. Mencuri RM10,000 zalim, mencuri RM2 pun zalim juga. Cuma beza je, curi RM2 tak kena potong tangan, RM10,000 kena potong tangan. Tu je lah, tapi tetap zalim. Jadi zalim maksudnya orang buat dosa. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, mana ada orang tak pernah buat zalim? Mana ada orang tak pernah buat dosa? Maka Allah turunkan ayat, inna syirka la zulmun azim. Tolong baca dia. Puan Aminah, terbaca oleh Puan Aminah. Surah, saya cari sekejap. Surah Luqman. Boleh, tak boleh. Saya cari sekejap buku surat dia. 415 macam tu lah lebih kurang. 412, sorry. Ayat 13. 412 ayat 13. 412. Ayat 13. Ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Terima kasih Puan Amin. Jadi bila turun ayat tu, maksud kata-kata bila turun ayat tu sahabat lega lah. Kerana maksud zalim yang dibincangkan dalam ayat ni adalah zalim syirik. Jadi bila sebut orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka lah berhak rasa aman. Itu maksud ayat ni. Tapi walau bagaimanapun, kita jangan gembira sangat. Tak apalah buat dosa. Tak. Jangan gembira sangat. Sebab apa? Sebab Allah SWT. Sebab apa saya kata jangan gembira sangat? Sebab perkataan zalim tu apa? Perkataan zalim. Zalim paling besar adalah syirik. Ayat yang Puan Aminah baca tadi. Zalim paling besar adalah syirik. Dalam ayat kita sekarang ada tak Allah sebut? Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman besar. Ada tak? Mana ada? Ayat kita sekarang Allah sebut orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maksudnya, any dosa maksiat adalah kezaliman. Any dosa maksiat, dosa kecil ke dosa besar, itulah kezaliman. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan apa-apa kezaliman, mereka lah berhak berasa aman. Oh, kita pun tanya soalan yang sama juga. Habis itu, Ustaz, mana ada orang tak pernah buat dosa? Mana ada orang yang tak pernah buat dosa? Ya, Allah pun tahu. Memang tak ada hamba dia yang tak pernah buat dosa. Memang tak ada pun hamba Allah yang tak pernah buat dosa. Tetapi hamba Allah yang berhak rasa aman ialah hamba Allah yang lepas buat kezaliman, dia taubat istighfar. Barulah dia berhak rasa aman. Maknanya yang tak berhak rasa aman, orang beriman, dia buat dosa, maksiat, lepas tu dia buat bodoh je. Orang beriman, dia tak semayang. Orang beriman, dia berjudi, minum arak, berzina, contoh. Lepas tu dia tak taubat, tak istighfar, tak minta apa pada Allah. Maka dia patut tak rasa aman. Rasa selamat, rasa okey. Dia tak patut sebenarnya. Dalam keadaan dia tahu azab Allah sangat bahaya kat dunia, kat akhirat, tapi dia yang tak semayang tu, relax, duduk kedai mamak, sembang, kau, macam tak ada apa-apa bakal berlaku pada diri. Tak, dia paling patut. Dia patut tak rasa aman. Kecuali dia buat dosa maksiat, dia rasa bersalah, dia taubat sungguh-sungguh, barulah dia boleh makan dengan tenang, tidur dengan tenang, mandi dengan tenang. Ini subuh tak semayang, relax, bangun-bangun mandi-mandi pergi makan dulu. Sembang-sembang, sekarang zuhur, lepas solat zuhur, boleh dia qada solat zuhur. Dia anggap benda tu biasa. Dia anggap benda tu tak apa. Sedangkan dosa orang tak solat ni, Masya Allah, sangat besar. Dosa orang tak solat sangat besar. Sebab tu Allah tanya orang kafir,
Allah tanya orang kafir, perkataan kita sekarang aman, boleh? Perkataan kita sekarang aman. Al-amnu. Al-amnu, huruf asal dia amina, alif mim nun, alif mim nun. Allah tanya dalam Quran tentang orang musyrikin ni. Dia buat Allah murka, buat Allah marah, tapi dia berasa aman. Dia kerja, bergambar macam biasa, macam tak ada apa-apa. Allah tanya, boleh ke dia berasa aman? Dia boleh hidup dalam keadaan aman? Dia tak tahu ke anytime masa aku datang dia hancur. Dunia hancur, akhirat hancur. Kalau baca Tuan Haji Ishak boleh? Tuan Haji Ishak, muka surat 163. Kalau boleh tuan-tuan buka muka surat 163 ni. Ayat 97, 98, 99. Tiga-tiga ayat tu permulaan dia alif mim nun. Ada tak alif mim nun? Tiga-tiga ayat tu. Afa amina, awa amina, afa aminu. Semua tu berasa aman. Kita nak baca tu Haji Ishak tiga-tiga ayat tu. Maka, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Okey, terima kasih. Tuan Haji Ishak. Tanya, mereka boleh rasa aman dalam keadaan hari-hari mereka buat aku marah, hari-hari mereka buat aku murka, tapi mereka boleh rasa aman. Allah tanya soalan itu. Sepatutnya orang yang patut rasa aman ialah orang yang dia rakyat Malaysia, dia ada IC, ada lesen, ada pelebih, ada road tax, ada insurans, kereta dia tak ada buat kesalahan apa-apa, nombor plate kereta dia okey, cuma dia tak gelap. Maka dia pergi mana-mana saja, dia tengok polis ke, JPJ ke, AADK ke, JKR ke, apa saja, tak perlu takut. Aku tak buat salah, apa aku nak takut? Jadi pergi mana-mana dia aman. Nampak? Dia ada pun orang yang dia buat salah sikit je. Dia bawa burung dalam kereta, dia bawa burung tu nak bela kena ada lesen daripada perhilitan. Tapi dia bawa burung tu tanpa dia ada lesen. Contoh. Dia ada juga rasa takut sikit dalam hati dia. Ya, dia memang takkan dipenjarakan, tapi dia boleh dipersalahkan, dia boleh didenda kerana memelihara burung tanpa lesen. Contoh. Lama sikit lah saya ke burung je. Kau buat salah besar. Kau bunuh orang, bukan isyak dadah. Tak. Tapi oleh kerana dia buat sikit benda salah, dia tetap rasa tak tenang dalam perjalanan dia bila bawa kereta, bawa benda telak, bawa benda dilarang. Cuma, tu ialah kita faham bab undang-undang kita dengan negara, undang-undang kita dengan Allah Ta'ala kita boleh buat dosa banyak ke sikit ke tanpa rasa apa-apa takut. Sebab tu yang Hasan Basri kata, tengok ni kat skrin, saya share kata-kata Hasan Basri, pengajaran untuk kita semualah. Al-mu'min ya'malu bit-ta'ati wa huwa mushfiqun wajilun khaifun. Orang mukmin walaupun dah buat segala kebaikan, masih rasa takut, masih rasa risau, masih rasa rungsing, takut-takut Allah tak terima, takut-takut kita rasa ikhlas dah, di sisi Allah tak ikhlas. Kita rasa dah sempurna dah, tapi di sisi Allah tak sempurna. Takut orang mukmin. Wal fajir, sedangkan orang jahat tu, dia buat maksiat. Maksiat dia termasuklah syirik ke, menipu ke, ambil duit orang, tipu duit orang, tengok benda haram, cakap benda haram dengan benda haram. Dia buat maksiat, sedangkan dia masih berasa aman. Kita jangan ukur orang lain ni, tengok diri kita. Aku ni hidup aman, tenang, gembira, ceria je sepanjang hari. Sepanjang hidup aku ceria ke? Aku tak ada buat Allah murka ke? Aku tak ada buat Allah marah ke? Aku salat dah sempurna ke? Aku ni tak ada buat Allah murka, Allah marah ke? Kalau tak ada, Alhamdulillah, tak apalah. Kita hidup dengan aman, dengan gembira, tak apa. Ini yang pelik bin ajaib ni, kita ada yang tak semayang, ada tak tutup aurat. Contohlah orang Islam lah. Yang lagi kesian orang Islam. Orang kafir biar pi. Dia tak percaya akhirat, tak percaya syurga neraka, biar pi. Macam mana? Orang Islam ni, yang yakin ada syurga neraka, yakin ada azab Allah, tapi masih lagi boleh tenang hidup dalam keadaan tak semayang. Pelik sungguh. Pelik sungguh. Benda ni bukan benda main-main. Kita, oleh kerana kita geng surau, kita selalu ke surau, kita nampak orang-orang yang jaga semayang lah. Kita bertemu dengan orang jaga semayang. Saya duduk Seri Mahligai, satu surau dengan Tuan Haji Ishak Kasih. Saya pergi surau, nampak Tuan Haji Ishak, Tuan Haji pergi surau, nampak saya. Jadi kita duduk suasana yang orang jaga semayang. Betul kan? Tapi di luar sana,
Banyak lagi anak-anak orang Islam yang tak sembahyang, yang dia tak kisah, mak ayah dia pun tak kisah. Ramai tak? Ramai. Ada seorang cikgu di Felda Bukit Guh, Kuantan. Cikgu tingkatan 4. Dia kata, dia tanya satu soalan. Dia tanya satu soalan pada pelajar-pelajar lelaki. Saya nak tanya satu soalan pada pelajar-pelajar lelaki sahaja, dia kata. Pelajar tu lebih kurang dalam 30 orang. Lelaki lebih pada separuh. Maka dia tanyalah, semua tunduk, dia kata, semua tunduk, dia kata, semua tunduk. Pejam mata. Saya nak tanya betul-betul, sepenuh hati, berapa orang yang betul-betul solat subuh pagi tadi? Berapa orang betul-betul solat subuh pagi tadi? Maka pelajar lelaki yang lebih pada 15 orang tu, dia angkat tangan 3 orang. Dia angkat tangan 3 orang. Dia angkat tangan 3 orang. Okey, jatuh tangan. Okey, angkat kepala balik. Satu kelas, pelajar 30 orang, perempuan mungkin uzur lah kita kata. Lelaki lebih pada 15 orang, yang sembahyang 3 orang. Maknanya kalau satu sekolah, banyak mana agak-agak pelajar yang tak sembahyang kat satu sekolah tu. Ini kawasan 99% anak orang Islam ni, Felda Bukit Guh, Kuantan. Yang cerita ni, cikgu mengajar sekolah menengah di tempat tersebut. Tu satu kelas tu. Kalau satu sekolah, banyak mana pelajar yang tak sembahyang. Jadi kita sebab duduk suasana orang jaga sembahyang, suasana masjid ramai orang, surau ramai orang, kita tak nampak kerompongan yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey, kita tak nampak kerompongan yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi bila kita pergi ke kampung-kampung, pendalaman, kita cuba tanya pasal sembahyang, anak orang Islam tak kerti Fatihah pun ada rupanya. Sebab apa? Dah lama tak sembahyang. Ada juga macam tu. Ya, ada macam tu. Kita duduk suasana kita, suasana anak pergi sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama petang, kita rasa okey. Jadi bila kita cuba mendalami masyarakat, kita akan jumpa. Ayah tak ajak sembahyang ke? Ayah pun tak sembahyang. Anak jawab dengan tenang. Ayah pun tak sembahyang. Masya Allah. Benda tu dianggap biasa. Benda tu dianggap biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni, bagaikan orang yang duduk dalam rumah kita sengit. Kita duduk dalam rumah kita sengit. Selagi kita duduk dalam rumah, kita perasan tak rumah kita sengit? Kita tak perasan. Kita okey, semua kita okey. Aku tak terbalik pun. Aku tak jatuh ke kiri, tak jatuh ke kanan. Okey. Sebab kita duduk dalam rumah. Maka ada orang datang tegur. Tuan Haji, rumah Tuan Haji ni sengit. Tak percaya, mari keluar. Kita pun keluar. Keluar duduk kat jalan, tengok rumah kita. Sengit rumah aku punya. Aku rasa okey je rumah. Apa saya nak sampaikan? Kita oleh kerana kita duduk dalam kawan-kawan kita, inilah kawan-kawan kita yang rajin mengaji, yang masih rajin masuk kelas, yang rajin ke surau. Itu kita punya suasana, kita punya circle tu. Yang rajin mengaji, rajin masuk kelas, rajin tadarus, rajin kafi, rajin yasin. So duduk suasana tu, kita nampak tak rompong dalam masyarakat? Tak nampak lah. Sebab yang kita duduk orang baik-baik. Tapi kalau kita keluar pada suasana ni sekejap, kita pergi pendalaman, pergi orang-orang yang jauh pada agama, jumpa orang-orang yang kita tengok jauh pada agama, kita akan jumpa ramai orang yang dah lama tak sembahyang. Saya cakap macam ni sebab saya pengalaman ikut jemaah tabligh lah. Saya pengalaman ikut jemaah tabligh, pergi kawasan-kawasan orang kampung orang Islam. Kita tak cakap orang kafir, orang Islam. Kita ajak dia sembahyang, minta maaf lah pakcik, saya patut kena mandi wajib tapi tak mandi wajib lagi. Patutnya bila kena mandi wajib? Patutnya semalam kena mandi wajib. Lepas sekarang tak mandi lagi. Tak mandi lagi. Saya balik mandi dulu lah, baru saya datang balik. Dia ada orang Islam. Tahu kena mandi wajib, tahu patut mandi wajib, tapi tak mandi wajib pada semalam. Maksudnya apa? Lelaki. Maksudnya apa? Boleh hidup dalam keadaan tak rasa apa-apa. Tak sembahyang, tak mandi wajib, relax je tenang. Pelik tak? Pelik tak? Pelik. Ustaz Azhari terus kata, ni Ustaz Azhari kata, oleh kerana kalau ikutkan Lembah Kelang ni banyak dosa maksiat, banyak tempat maksiat banding negeri-negeri lain. Bandingkan negeri-negeri lain, Lembah Kelang ni tempat paling banyak orang buat maksiat, betul kan? Tapi oleh sebabkan tiap-tiap malam lebih kurang 4,000 kuliah. Setiap malam di Lembah Kelang lebih kurang ada 4,000 kuliah agama. Orang datang dengar, orang duduk majlis agama. Mungkin tu dapat balance apa yang orang kafir, orang jahat buat kat Malaysia ni. Tu Ustaz Azhari kata. Tapi yang kita nak bincang kat sini, bagaimana orang Islam yang tak solat, hari-hari buat Allah murka, boleh hidup dengan aman. Pelik tak? Sangat-sangat pelik, sangat-sangat ajaib. Bermula pada siapa? Bermula pada kita lah.
Kalau kita orang yang rajin belajar agama, yang solat Jumaat, buat dosa rasa aman. Masuk rasa aman tu tak rasa takut, tak rasa bersalah, rasa tenang je hidup. Okey, tak ada apa-apa berlaku. Maka kita pelik. Tuan-tuan dengar pelik tak? Orang tu ada 40 kes mahkamah, 30 kes mahkamah, tapi dia tenang je hidup. Pelik tak? Pelik tak Ustaz? Dia tu kes mahkamah banyak, tapi tenang je hidup, kulu-gilir. Kes dia tak selesai kat mahkamah tu. Contoh, orang tanya kita soalan. Dia patutnya pelik lah. Dia ada macam-macam kes kat mahkamah. Kalau sabit kes dia boleh kena penjara. Tapi dia tenang je. Boleh jadi dia buat-buat tenang, sedangkan dia tak tenang, tak boleh tidur malam. Ataupun boleh jadi dia dah, bukan nak sangka buruk lah, boleh jadi dia dah baik dengan orang besar tu, baik dengan orang besar ni, baik dengan orang jawatan tu, baik dengan orang jawatan ni, jadi tak perlu takut. Banyak mana pun kes dia kat mahkamah boleh gugur satu-satu. Contoh, sekadar contoh. Jadi kita rasa pelik dengan orang yang banyak kes kat mahkamah, tapi boleh rasa tenang. Kita kena pergi mahkamah ke akhirat nanti kan? Kita semua kena pergi mahkamah ke akhirat nanti. Sama ada kita bersalah ke tak bersalah ke, kita tetap kena pergi mahkamah. Kalau kita tak ada buat salah apa-apa, okeylah juga, kita rasa tenang kat mahkamah akhirat nanti. Tapi kita ni macam-macam salah ada. Macam-macam salah ada, tak taubat lagi, tak minta maaf pada Allah Ta'ala lagi. Tapi boleh hidup dengan tenang. Okey, baik. Seterusnya, masuk ayat baru. Sepatutnya orang rasa tenang tu siapa dia? Orang yang rasa tenang, orang yang selalu ingat Allah. Orang tu boleh rasa tenang. Kalau baca ayat baru kita, Puan Nur Zakiyah, tolong baca Puan Nur Zakiyah. Page 252, ayat 28. 252 ayat 28. 252. 252 ayat 28. 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang, tentram. Okay, terima kasih Puan Nur Zakiyah. Patutnya orang yang patut rasa tenang, orang yang banyak masa ingat Allah. Kita walaupun tak buat dosa maksiat, walaupun tak mencuri, tak berzina, tak minum arak, tapi masa kita habis dengan dunia, tak ada masa ingat Allah, kita boleh hidup dengan tenang, pun pelik juga sebenarnya. Macam mana aku ni boleh tenang hidup sedangkan tak ada masa ingat Allah? Maksudnya aku punya tenang ni tenang palsu ni, bukan tenang sebenar. Patutnya orang rasa tenang adalah orang yang banyak bagi masa untuk ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik, semua ayat baru, ayat seterusnya. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 138 ayat 82. Baik, daripada ayat lepas ni 83 sampailah 86, kita akan jumpa lebih kurang 16 ataupun 18 nama orang, nama Nabi. Surah yang paling banyak nama Nabi adalah surah Al-An'am. Surah yang paling banyak nama Nabi adalah surah Al-An'am. 18 nama orang Nabi. Manakala surah yang kedua paling banyak nama Nabi adalah surah Al-Anbiya. Nama surah Al-Anbiya, surah para Nabi, tapi namanya ada 16 saja. Ini surah Al-An'am. Surah ni lah surah yang paling banyak nama Nabi, dan muka surat yang paling banyak nama Nabi adalah muka surat 138 ni. Boleh? Okey, baik, seterusnya. Wa dan tilka itulah hujjatuna, hujah-hujah kami, hujjatuna, hujah-hujah kami. Atainaha, kami telah berikannya, atainaha, kami telah berikannya Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, ala ke atas qaumihi, kaumnya, narfa'u, kami mengangkat, darajatin, darjat, degrees, man siapa yang, nasya'u kami mahu, inna sesungguhnya, Rabbaka Tuhanmu, Hakimun maha bijaksana, Alimun maha mengetahui, Amrin, terjemahkan Amrin. Ayat 83 ni Amrin. Dan itulah hujah-hujah kamu, Ustaz. Kami. Hujah-hujah kami
Lepas tu kami telah berikannya Ya, betul. kepada Nabi Ibrahim ke atas kaumnya, kami mengangkat darjat siapa yang kami mahu. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Okey, baik. Terima kasih. Jadi itulah hujah-hujah kami bermula pada ayat 74 minggu lepas. Bermula ayat 74, 75, 76, 77 sampailah ayat 81 tadi. Itulah hujah ataupun ilmu perdebatan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk berhujah terhadap kaumnya. Sifat para Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, sentiasa bercakap benar, amalannya benar. Amanah, jujurlah. Tabligh, menyampaikan. Fatanah, bijaksana. Salah satu tanda para Nabi ini bijaksana ialah setiap kemuskilan, setiap persoalan yang orang kafir timbulkan, dia boleh jawab. Setiap kemuskilan, setiap persoalan yang orang kafir timbulkan, dia boleh jawab. Dalam ilmu bisnes, dia panggil product knowledge. Dalam ilmu bisnes, dia panggil product knowledge. Kita, bila nak jual sesuatu barang, kita kena ada full of knowledge tentang produk kita. Orang tanya kod kiri, kod kanan, kod atas, kod bawah, kod depan, kod belakang, boleh jawab. Orang condemn kod ni, kita jawab macam ni. Orang condemn kod tu, kita jawab macam ni. Dia orang tak boleh nak condemn, orang tak boleh nak kritik, orang tak boleh nak kata apa. Product knowledge. Ni dalam ilmu bisnes dia ajar benda-benda macam ni. Tuan-tuan, saya jual emas, orang tak nak beli emas dengan saya. Betul tuan-tuan tanya 2-3 soalan, tak tahu lah. Saya tak tahu lah macam mana. Saya tak kerti lah macam mana. Kena tanya office lah, kena tanya itulah, kena tanya itu. Tuan-tuan nak beli tak? Dia ni tak tahu apa, tak payah beli dia ni tak tahu apa, tak payah beli dengan dia. Contoh. Tapi kalau saya orang yang ada knowledge tentang produk emas saya, contoh lah ni. Orang tanya bab tu, bab ni, bab tu, semua saya ada jawapan. Ni jawapan, ni cara dia, ni. Oh, bagus ni. Kita beli dengan dia lah sebab dia dipercayai dan dia tahu segala-galanya. Contoh. Sama lah juga, dalam bab agama Islam, kita patutnya kena jadi fatanah. Apa maksud saya fatanah? Kita tak perlu alim satu Quran, satu Quran. Kita tak perlu alim ilmu Taurat, Injil, tak perlu. Cukup kita tahu persoalan yang orang kafir akan tanya tentang Islam, kita dah ada jawapan. Apa saja orang bukan Islam tanya tentang Islam, kita dah ada jawapan. Orang Islam tanya tentang pengganas, orang bukan Islam ni pengganas ke? Kita dah ada jawapan. Orang Islam tanya, bukankah dalam Quran Allah suruh orang Islam bunuh semua orang kafir? Kita ada jawapan. Kenapa orang Islam bagi kahwin dengan budak-budak umur 9 tahun? Kita ada jawapan. Itu dipanggil product knowledge. Kita punya produk agama Islam lah. Kita nak sampaikan pada semua orang kan, tu produk kita. Jadi bila kita produk kita, Islam tu produk kita, maka kita sepatutnya ada knowledge yang menyeluruh tentang Islam. Jadi orang kafir tanyalah apa saja soalan untuk kritik Islam, untuk burukkan Islam, kita ada jawapan. Dan ni orang kita dalam musuh Islam kurang, kita tengok mendalami. Siapa yang rajin mendalami? Mu'allaf. Yang mana mereka berusaha untuk ajak orang kafir musuh Islam. Mereka ada buat kelas, mereka ada buat program hujung minggu, pergi jumpa orang-orang kat KS Central, tanya tentang pendapat tentang Islam. Bila orang kafir tu bagi pendapat tentang Islam, dia explain. Oh macam tu rupanya, oh macam ni rupanya. Kita boleh tak explain tentang Islam sampai orang kafir akan jawab, oh macam tu, oh tu rupanya, aku ingat lain, aku ingatkan lain, aku rasa lain. Itu contohlah. So para Nabi, Allah bagi ilmu kehebatan pada mereka, fatanah, kebijaksanaan. Setiap kemuskilan, setiap persoalan, setiap kecaman yang orang kafir bagi, Nabi ada jawapan. Ini tadi kita bincang sekarang ni, jawapan Nabi Ibrahim pada kaum dia, yang kritik dia, yang kecam dia, sebab dia tak beriman dengan berhala-berhala mereka. Maka Allah bagi soalan-soalan yang mana mereka tak boleh nak jawab. Semua para Nabi, Allah bagi perkara tersebut. Untuk apa dia? Kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengatasi kaumnya. Maksudnya kaumnya timbulkan apa-apa soalan kemuskilan, dia boleh jawab. Kemudian Allah sebut dalam ayat ini, narfa'u darajatin man nasya'. Kami meninggikan darjat-darjat siapa yang kami nak. Apa maksud ayat ini? Walaupun Nabi Ibrahim dalam kaum dia dipandang hina. Dalam kaum Nabi Ibrahim dia dipandang hina sebab apa? Dia golongan minoriti. Dia tak beriman. Masa tu dia berhadapan dengan ribuan bahkan jutaan orang kafir. Maka orang-orang kafir nak hina dia dengan cara campak dalam api.
Tengok muka surat 327. 327. Tolong baca dia, Puan Nurani Muhammad Ayub, 327. Ayat 66 sampai 71. Tak apalah, 66 sampai 72 terus boleh tak? 66 sampai 72. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim menjawab, maka mengapa kamu menyembah selain dari Allah yang tidak boleh sedikit jua pun memberi manfaat dan tidak pula membahayakan kamu walau sedikit jua pun. Jijik perasaanku terhadap perbuatan kamu dan apa yang kamu sembah selain dari Allah. Apakah kamu tidak berfikir? Mereka menjawab, bakarlah dia, pertahankanlah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu mahu bertindak. Tuhan berfirman, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat sejahtera bagi Ibrahim. Iaitu Nabi Ibrahim berasa dingin dalam gejolak api. Mereka hendak melakukan sesuatu yang menyakitkan, maka kami jadikan mereka orang-orang yang rugi, iaitu gagal siasatnya. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hijrah ke negeri Syam yang kami beri berkat untuk seluruh umat manusia. Dan kami kurniakan kepadanya Nabi Ishak dan Nabi Yakub sebagai anugerah kami. Dan masing-masing kami jadikan orang-orang soleh. Terima kasih Puan Nurani. Orang kafir nak rendahkan darjat Nabi Ibrahim, nak hina Nabi Ibrahim, tanggalkan pakaian, ikat, guna manjanik, campak dalam api. Tahu manjanik? Manjanik ni lastik besar untuk lastik orang. Api dia nyalakan api sangat besar. Dia orang pun tak berani nak dekat dengan api tersebut. Kalau kita nak bakar seorang, bakar api sekadar lebih kurang dalam 3 kaki, 4 kaki kawasan api tu. Tak payah nak jauh, campak je lah kat api tu. Tapi dia nak hina Nabi Ibrahim. Dia buat api dalam jarak yang sangat besar. Dia nyalakan api di tempat yang sangat besar. Sampai mereka sendiri nak dekat dengan api pun mereka tak sanggup. Lalu mereka campak Nabi Ibrahim dalam api guna manjanik. Plastik besar, campak. Diikat tangan, diikat kaki, ditanggalkan pakaian, campak dalam api. Mereka nak hina Nabi Ibrahim. Tapi Allah kata Allah tinggikan darjat siapa yang Allah nak. Lah mereka Allah Ta'ala binasakan, Nabi Ibrahim Allah Ta'ala selamatkan. Dan Nabi Ibrahim Allah tinggikan darjat dia sampai hari kiamat. Allah sebut nama Nabi Ibrahim. Kita hari-hari sebut dalam solat, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah tinggikan Nabi Ibrahim sehingga kan bukan sekadar orang Islam puji Nabi Ibrahim. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin, mereka juga memuji, meninggi-ninggikan nama Nabi Ibrahim. Mak Saleh pun banyak nama Ibrahim kan. Okey, baik. Kami sambung ayat kita sekarang. Allah kata kami tinggikan darjat siapa yang kami mahu. Kat dunia ni, Allah yang meninggikan darjat siapa Allah nak. Allah rendahkan darjat siapa yang Allah nak. Siapa yang Allah akan tinggikan darjat? Allah akan tinggikan darjat mengikut amalan masing-masing. Amalan masing-masing menyebabkan orang tu jadi tinggi. Amalan masing-masing menyebabkan orang tu jadi rendah di sisi Allah. Okey, baik. Kalau kita nak darjat kita tinggi di sisi Allah, darjat di sisi Allah dengan darjat di sisi manusia tak sama. Darjat di sisi Allah, walaupun orang tu tak terkenal, walaupun orang tu tak naik, nama tak disebut, tapi dia tetap tinggi di sisi Allah. Darjat di sisi Allah lain, darjat di sisi manusia lain. Nabi Ibrahim ni dua-dua tinggi. Di sisi Allah dia tinggi, di sisi manusia dia tinggi juga. Manusia zaman kita lah, zaman dulu orang tak anggap dia tinggi, zaman kita. Tolong baca, Tuan Haji Ahmad Razali ada? Puan Nurani? Ada. 145 ayat atas sekali. Demikianlah bahawasanya Tuhanmu tidak akan membinasakan yakni penduduk kota-kota secara zalim. Macam salah je buat Tuan Haji. Muka surat 145 ayat 132. Oh. Dekat sini saya 131 tu atas sekali. Satu atas satu. Okey, 132. Salah muka surat ke macam mana? Quran lain kot. Quran lain. Dan bagi setiap orang ada kelebihan-kelebihannya, yakni darjat-darjatnya sesuai dengan amal perbuatannya. Dan Tuhanmu sekali tidak lalai daripada memperhatikan amal perbuatan mereka. Okey, terima kasih Tuan Haji Ahmad Razali.
Bagi setiap orang ada darjat-darjat dia. Some degrees, recompense, rank, kita terjemah. Depend on what they did. Di sisi Allah, darjat manusia tinggi depend pada amalan kita masing-masing. Di sisi Allah. Itu yang kita nak capai. Di sisi manusia, ada orang Allah tinggikan darjat dia, ada orang Allah Ta'ala tak tinggikan darjat dia. Dia tak baik sangat tapi orang nama dia naik. Ada tak? Ada. Dia bukan orang baik pun tapi dia terkenal. Dia orang baik, soleh, orang tak kenal pun nama dia. Orang tak sebut pun tentang dia. Penduduk kampung dia pun tak kenal dia kadang-kadang. Ada juga. Tengok muka surat 150. Tolong baca dia boleh. Wan Aliza Ali 150. 150 ayat yang ke-165. Ini darjat di sisi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat darjat sebahagian daripada kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas kurniaan yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, terima kasih. Ini darjat lain. Tadi, amalan-amalan tadi, darjat kita di sisi Allah. Depend pada amalan kita. Ini di sisi manusia. Kat tempat kerja kita ada pangkat-pangkat tinggi. Dalam jabatan kerajaan ada pangkat-pangkat tinggi, pangkat-pangkat rendah. Itu darjat tu kita panggil. Kat kawasan kampung kita ada orang terkenal kerana dia ketua kampung. Ada orang terkenal kerana dia pengurusi. Kerana dia pengurusi surau. Kerana dia imam. Kerana dia ada pangkat tinggi kat tempat dia mengajar, tempat dia belajar. Itu semua pangkat-pangkat darjat-darjat di sisi manusia. Yang kita nak capai ialah darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat di sisi manusia, ada orang bagi kita dapat darjat tinggi, pangkat, dapat jawatan tinggi, alhamdulillah. Tak dapat tu bukan jadi satu masalah. Kita sebenarnya lagi kita tawaduk, lagi kita rendah diri, lagi Allah akan tinggikan kita. Tapi kalau kita sendiri yang cuba tinggikan diri kita, maka Allah Ta'ala akan hina kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu', rendah diri semata-mata kerana Allah, Allah akan tinggikan. Dan siapa yang tawadhu' semata-mata nak ketinggian, dia jadi tawadhu' sebab dia nak orang kata dia tawadhu', maka Allah tak akan tinggikan dia. Beza, ada orang dia tawadhu' semata-mata kerana Allah. Dia memang tak nak nama dia dibesarkan. Dia tak nak nama dia digembar-gemburkan, dia masyurkan, dia tak nak. Sebab dia memang dia tak suka jadi orang yang naik nama, orang gembar-gemburkan nama dia tak nak. Jadi kebaikan dia buat semua semata-mata kerana Allah. Maka Allah tinggikan dia, Allah suka dia, Allah naikkan nama dia, Allah bagi darjat dia tinggi. Jadi matlamat kita buat segala kebaikan nak tinggi darjat yang tadi. Darjat yang surah muka surat 1 berapa tadi? Muka surat 145 tadi. Yang ni Allah bagi yang muka surat 150 ni, Allah bagi alhamdulillah. Allah tak bagi, tak apa. Ni bukan matlamat aku. Aku buat baik, tolong orang, bantu orang kena banjir, bantu orang susah. Matlamat aku bukan nak pujian orang. Matlamat aku bukan nak sanjungan orang. Matlamat aku nak redha Allah. Nama aku naik, pujian bagi aku. Nama aku tak naik, alhamdulillah. Boleh? Jadi Nabi Ibrahim, mereka cuba nak hina. Allah kata apa? Kami naikkan darjat Nabi Ibrahim tinggi. Nama Nabi Ibrahim, nama Nabi yang nombor 2 paling banyak disebut dalam Al-Quran. 69 kali. Dan kisah Nabi Ibrahim akan sentiasa dibaca sampai hari kiamat. Maknanya apa? Setiap masa ada orang sebut nama Nabi Ibrahim. Ya ke? Pertama dalam solat. Kita dah habis solat isyak kat Malaysia. Ada negara baru nak solat isyak, ada negara baru nak solat subuh, ada negara baru nak solat maghrib, ada negara baru nak solat asar. Jadi setiap masa di bumi ni akan ada orang sebut nama Nabi Ibrahim. Tu yang kita cerita solat, yang baca Quran. Sekarang kita mungkin tengah membincangkan surah ni. Orang Islam kat negara lain, kat Mekah sekarang tengah baca Quran. 24 jam ada orang baca Quran kat Kaabah. Tak sebut nama Nabi Ibrahim, tak baca nama Nabi Ibrahim. Itulah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim AS. Okey, baik. Seterusnya, ayat baru. Jadi, nombor 1 tulis. Nombor 1 dalam surah ni, dalam muka surat ni, nama pertama adalah nama Nabi Ibrahim. Yang kedua, sambung seterusnya. Ayat 84. Dan wahabna kami berikan lahu baginya
bagi Nabi Ibrahim, Ishaq, Nabi Ishaq, wa dan Yaqub, Nabi Yaqub. Yaqub, Nabi Yaqub. Kullan kesemuanya, hadaina kami telah beri petunjuk. Hadaina kami telah beri petunjuk. Wa dan Nuhan, Nabi Nuh. Nuhan, Nabi Nuh. Hadaina kami telah beri petunjuk. Hadaina kami telah beri petunjuk. Min daripada qablu sebelumnya. Kita terjemah je, qablu sebelumnya. Sebelumnya maksudnya sebelum Nabi Ibrahim. Qablu sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim. Wa dan min daripada zurriyatihi, zuriatnya nya ni boleh dua. Terjemah min zurriyatihi, dan daripada zuriatnya. Nya ni siapa tuan-tuan? Tuan-tuan rasa nya ni siapa? Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya ke? Sebab apa Nabi Ibrahim? Pasal Sebab Nabi Ibrahim kita sedang bercakap tentang Nabi Ibrahim. Apa dia semula? Tuan Haji Ahmad Razali apa dia? Semula seorang-seorang Tuan Ishaq tadi. Ya? Tuan Ishaq tadi. Oh, Tuan Haji Ishaq, sorry. Tuan Haji Ishaq kenapa? Nabi Ibrahim, so, keturunan Nabi Ibrahim banyak yang jadi Nabi. Keturunan Nabi Nuh? Keturunan Nabi Nuh. Satu je kan. Tuan Haji Ishaq, dia kat sini dua-dua boleh. Sebenarnya, semua para Nabi adalah keturunan Nabi. Semua para Nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dan semua para Nabi yang datang selepas Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh ni dipanggil Abul Bashar As-Sani, bapa manusia yang kedua. Jadi bukan sekadar para Nabi, kita pun keturunan Nabi Nuh. Fir'aun pun keturunan Nabi Nuh. Jadi he ni boleh dua. Nabi Ibrahim boleh, Nabi Nuh pun boleh. Dan dari sudut grammar, bila kita tak tahu nak refer he tu pada siapa, apa cara dia? Dari sudut grammar. Kita kata, dan daripada zuriatnya, nya tu siapa? Kita tak tahu nya tu siapa, apa cara dia dari sudut grammar? Saya dah share sebelum ni. Tengok yang sebelum tu, Ustaz. Yes. Public. Kita go start ke belakang. Kita go start, river. Nama siapa jumpa dulu? Nabi Nuh. Nabi Ibrahim. Nabi Nuh. Mana ada Nabi Ibrahim sebelum tu? Nabi Nuh. Dan dua-dua boleh. Kenapa saya kata dua-dua boleh? Tengok surah ni, tak apalah. Tak apa, kita soal jawab tadi, tak apa. Salah jawab, tak apa. Dalam surah Al-Hadid. Yes, surah Al-Hadid. Tolong baca Puan Amirah boleh? Puan Amirah, surah Al-Hadid. Juzuk 27. 27? Ya. Tengok, muka surat 541 ayat 26. Kat sini Allah kata daripada kedua-duanya. 541 ayat 26. 541. Sekejap Ustaz. Juzuk berapa? 27 ya? 541 ayat 26. Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab, iaitu wahyu, kepada keturunan kedua-duanya. Cukup. Okay. Terima kasih Puan Amirah. Kami berikan kitab dan wahyu kepada keturunan siapa? Kedua-duanya. Nabi Ibrahim, Nuh dan Ibrahim. Yes, Nuh dan Ibrahim. Waktu saya kata, boleh Tuan Haji Ishaq? Tuan Haji Ishaq jelas? Tuan Haji Ishaq boleh? Boleh Ustaz. Tapi Ustaz, kenapa Nabi Nuh dikata bapa manusia yang kedua, bukan Nabi Idris? Jangan Nabi Idris bawa Nabi Adam kan? Ya. Nabi Nuh dipanggil bapa manusia yang kedua sebab ayat ni. Tengok surah Saffat. Surah Saffat. Belum baca Puan Izzawan ni? Surah Saffat. Saffat tak silap saya.
Kalau bukan Saffat, surah Syu'ara. Kejap saya cari muka surat sekejap. Kira ni Ustaz, bila banjir besar kan kira macam dia kan Nabi kan. Lepas tu kan orang-orang lain semua dah ada yang mati disebabkan banjir tu. So kira tinggal dia dengan pengikut-pengikut dia yang hidup. Ya, itu jawapan. So dia boleh dikatakan dia bapa yang kedua lah. Bapa manusia yang kedua. Untuk menghidupkan generasi kita keturunan Adam. Dan kita juga keturunan Nuh. Waktu Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar As-Sani. Bible pun dipanggil Nabi Nuh ni second father. Tolong baca Puan Izawan ni, page 448. 448, ayat 75, 76, 77. 75, 76, 77. Boleh? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa merayu kepada kami memohon pertolongan, maka kami adalah sebaik-baik yang mengabulkan doa permohonan. Dan kami telah selamatkannya bersama-sama dengan keluarga dan pengikut-pengikutnya daripada bencana yang besar. Dan kami menjadikan zuriat keturunannya sahaja orang yang hidup setelah kami binasakan kaumnya yang ingkar. Cukup. Nampak? And we made his offspring, they are the survivors. Daripada offspring Nabi Nuh itulah lahirnya kita. Daripada Nabi Nuh punya offspring tu lahirlah kita. Sebab tu Nabi Nuh dipanggil second father. Bapa manusia yang kedua. Boleh? Okay, baik. Itu sebab dia lah. Jadi, kalau nak jemput saya ceramah, masa bagi biodata saya tu, sebutlah saya ni mengajar kat sini. Tolong tulis ke bawah tu keturunan Nabi. Boleh jemput Ustaz Huzaifah ceramah, dia mengajar kat sini, belajar kat sini. Bawah sekali tu tulis dia keturunan Nabi. Boleh tulis tu? Boleh. Kalau jemput saya ceramah masjid tuan-tuan, biodata saya tu tulis kat situ saya keturunan Nabi. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Orang gelak. Boleh tak? Boleh je, tapi orang gelak nanti. Orang gelak? Apa orang gelak? Serius lah. Bukan saya tipu. Boleh saya keturunan Nabi. Kalau orang tanya, Nabi apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Tak salah. Betul. Jadi bila aku tulis keturunan Nabi, cepat sikit dapat ramai pengikut. Senang nak jual Yasin. Ayat 30 juz dia lagi laku. Okey, saja je. Okey, boleh Okey, baik. Itu jawapan dia. Tadi ayat tadi yang dibaca oleh Puan Amirah tadi, Allah puji Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Ada satu ayat lagi. Tak silap saya surah, sekejap saya cari. Saya cari je. Ada satu lagi ayat pasal Nabi Ibrahim ni lah. Maafkan saya. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Kat sini Allah puji Nabi Ibrahim je. Muka surat 399. Tolong baca Tuan Haji Ishak boleh? 399. Kat sini Nabi Ibrahim saja. Khas untuk Nabi Ibrahim je. Nabi Nuh tak termasuk. 399 ayat 26 dan 27. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Okey. Kat sini ni seorang je. Nabi Ibrahim. Tadi ayat yang dibaca oleh Puan Amirah, kami jadikan keturunan keduanya kenabian dan kitab. Keduanya Nuh dan Ibrahim. Kat sini untuk Nabi Ibrahim seorang sahaja. Nabi Nuh tidak termasuk. Boleh Jadi ayat kita sekarang ni, he tu dua-dua boleh. He pula dah. Zuriyatahu, hu tu dua-dua boleh. Hu tu nak refer pada Nabi Ibrahim boleh, nak refer pada Nabi Nuh pun boleh juga. Okay, tak salah pun. Cuma dari sudut grammar, bila kita ghostan ke belakang, dia lebih tepat Nabi Nuh. Okey, sambung. Wadan min daripada zuriyatihi, zuriatnya, zuriat Nabi Nuh boleh, Nabi Ibrahim boleh. Daud, Nabi Daud.
Wa dan Sulaiman. Berapa orang ni tadi? Satu nama Nabi Ibrahim, tulis. Kedua nama Nabi Ishak. Ketiga nama Nabi Yaqub. Keempat nama Nabi Nuh. Boleh? Dalam page ni lah. Kelima nama Nabi Daud. Keenam Sulaiman. Ketujuh Ayub. Dah terjemahlah nama Nabi tu, tulis nombornya. Ke-8 Yusuf. Ke-9 Musa. Ke-10 Harun. Ke-10 Harun. Okey. Terus wa dan kazalika seperti itulah, kazalika seperti itulah, najzi kami memberi balasan, najzi kami memberi balasan, al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik, al-muhsinin orang-orang yang berbuat baik. Okey, terjemahkan dia Puan Rohana, terjemahkan Puan Rohana. Okey. Dan daripada zuriatnya Daud dan Sulaiman. Kena sebelum tu lagi, kena berwawah benar. Kami telah memberikan kepadanya. Dan kami berikan baginya, yakni Ibrahim, Ishak, Yakub, kesemuanya kami telah beri petunjuk, dan Nabi Nuh kami telah beri petunjuk daripada sebelumnya dan daripada zuriatnya. Dan daripada zuriatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun ke Ustaz? Ya, betul. Dan seperti itulah kami memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Okey, baik. Terima kasih Puan Rohana. Allah Ta'ala kata kami tinggikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim digelar apa? Abul Anbiya. Nabi Nuh dipanggil Abul Bashar Al-Thani, bapa manusia yang kedua. Sedangkan Nabi Ibrahim dipanggil Abu Al-Anbiya. Apa terjemah Abu? Bapa, Al-Anbiya, para Nabi. Semua Nabi-Nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Semua Nabi-Nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sama ada bangsa Bani Israel melalui Nabi Yaqub. Ustaz. Ya. Nabi Nuh tadi apa tadi Ustaz? Apa dia? Nabi Nuh tadi apa? Saya tulis boleh? Saya cuba tulis kat skrin. Abul Bashar As-Sani. Abu Alif Ba Waw, Abu ayah lah. Al-Bashar manusia. Ba Shin Ro, Ba Shin Ro. As-Sani yang kedua. Nabi Nuh. Second father, Mak Saleh panggil. Dalam Bible pun ada tulis juga. Bapa manusia yang kedua. Nabi Ibrahim dipanggil Abu Al-Anbiya, bapa para nabi. Bapa para nabi. Okey, boleh? Okey, baik. Apa saya nak terangkan tadi? Allah Ta'ala kata dalam surah kita sekarang, kami tinggikan Nabi Ibrahim kerana apa? Kami memberikan keturunannya, kami memberikan kepada keturunannya anak-anak yang jadi Nabi juga. Siapa dia anak jadi Nabi? Pertama Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 4 orang anak. Nabi Ibrahim ada 4 orang anak. Yang kita tahu Nabi Ismail, yang kita tahu Nabi Ishak. Sebenarnya ada 2 orang anak lagi Nabi Ibrahim. Siapa tahu nama 2 orang lagi? Siapa tahu boleh balik awal. Siapa tahu boleh balik awal malam ni. Siapa tak tahu kena masuk kelas sampai pukul 10:50. Apa nama 2 orang lagi anak Nabi Ibrahim? Madian dan juga Mudayin. Saya share kat skrin sekejap. Maafkan saya. Saya nak ambil gambar, share kat skrin. Madian dan Mudayin ni anak siapa ni? Yang kita tahu daripada Hajar keluarnya Nabi Ibrahim, daripada Sarah keluarnya Ishak. 2 orang lagi ni anak siapa? Maksud saya siapa isterinya? Itu maksud saya. Boleh? Sekejap saya share kat skrin. Ini 4 orang anak Nabi Ibrahim.
Cuma ni kitab bahasa Arab lah, saya terjemahkan, tak apa. Okay, tengok nampak kat skrin bawah ni. Tengok ni. Bawah ni, second last, baris yang kedua terakhir. Fa'auladuhu arba'atun. Anak-anaknya 4 orang. Ismail, anak sulung. Ishak, anak kedua. Wa Madian, anak ketiga. Wa Mudayin, anak keempat. Hanya saja, ni bawahnya ditulis ni. Hanya saja tidak dijelaskan tentang kedua-duanya kerana kedua-duanya bukan Nabi. Madian dan Mudayin bukan Nabi. Yang jadi nabinya Ishak dengan Ismail sahaja. Okey, baik. Jadi siapa nak percaya tentang Madian Mudayin, tak ada masalah. Tak nak percaya pun tak jadi masalah. Tapi ditulis dalam tafsir-tafsir. Okey, apa yang saya nak sampaikan kat sini? Allah Ta'ala muliakan Nabi Ibrahim. Allah angkat darjat dia bila Allah pilih anak-anak jadi orang soleh. Ini salah satu tanda kemuliaan seorang bapa ialah bila Allah pilih keturunan dia jadi anak-anak yang soleh, jadi orang-orang yang soleh. Jadi bapa yang nak anak-anak dia jadi soleh, dia kena soleh juga. Dia kena soleh juga. Dan dia pun kena doalah juga agar Allah pilih keturunan dia jadi yang soleh juga. Nabi Ibrahim telah berdoa pada Allah. Allah terima doa Nabi Ibrahim. Tengok muka surat. Kalau baca Puan Nuraini Baharum, muka surat 19. Ayat 124. Muka surat 19 ayat 124. 124. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia yakni Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia yakni Ibrahim berkata, dan dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Okey, terima kasih Puan Nuraini Baharum. Nabi Ibrahim ketika mana Allah pilih jadi Nabi, dia kata boleh tak pilih keturunan aku juga jadi Nabi? Allah kata boleh. Tapi untuk keturunanmu yang zalim, maksudnya cucu cicit Nabi Ibrahim yang buat dosa maksiat, Allah tak pilih jadi Nabi. Allah kata Allah terima, tapi hanya untuk yang baik-baik sahaja. Okey, tadi kita bincang pasal cucu cicit Nabi Nuh kan? Ni saya share kat skrin. Maafkan saya sekejap. Saya baru cari tadi, baru jumpa. Sebab tu Nabi Nuh dipanggil bapa manusia yang kedua. Itu sebab dia. Nah, ni saya baru cari ni. Ni ada, saya ambil dalam The Great Quran. Dalam kitab Arab ada, tapi saya ambil yang kat sini je senang. Tengok kat skrin. Keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh memiliki 3 orang anak. Sam, Ham, Yafis. Bukan 4 ke? Ya, Kan'an seorang lagi, tapi mati dalam banjir. Kan'an seorang lagi, tapi mati dalam banjir. So, anak-anak Sem adalah bangsa Arab, Parsi dan Rom. Okey. Anak dia yang Sam ni, orang putih panggil Sem lah kan. Orang Arab panggil Sam. Bangsa Arab, bangsa Parsi, bangsa Rom semua lahir daripada keturunan Sam. Ham, keturunan Koptik, Barbar dan Sudan. Barbar ni tak tahulah bangsa mana. Kalau Malbari India kan, di Barbar tak pastilah. Sudan, orang kulit hitam tu, orang Mesir. Adapun Yafis, keturunan Ya'juj Ma'juj, Turki dan Saqalibah. Saya pun tak tahulah kat mana. Lepas tu Melayu. Betul kan Melayu? Ya? Barbar tu Mongolia rasanya. Barbar tu Mongolia Barbarian. Tak tahulah kot. Mungkin macam tu lah. Tu Melayu mana satu kita ni mana satu ni? Kita ni Yafis ke Ham ke Sam? Tuan-tuan? Melayu tak ada, Hindu tak ada, Cina tak ada kat sini. Apa ni lagi? Orang Kadazan pun tak ada kat sini. Orang Jawa pun tak ada kat sini. Daripada golongan 3 ni, cucu cicit mereka kahwin cross, macam-macam kaum lagi lah yang timbul. Tu dia. Daripada seorang Nabi Adam lahir macam-macam warna kulit, lahir macam-macam bangsa, bahasa. Macam tu juga daripada 3 orang ni tadi,
Keluar sana, keluar sini, kacuk sana, kacuk sini, keluar macam-macam bangsa lagi yang baru keluar. Jadi tak payah pelik lah. Melayu tak ada pun Melayu. Okey. Okey, baik. So Allah Ta'ala bagi pada Nabi Ibrahim, salah satu tanda Allah tinggikan darjat Nabi Ibrahim adalah Allah bagi anak soleh. Orang yang hafal Quran. Lalu dia mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Dia menghalalkan apa yang halal, dia mengharamkan apa yang haram kat dunia ni. Allah Ta'ala akan bagi apa pada mak ayah dia? Allah Ta'ala bagi apa pada mak ayah dia? Yes. Nanti saya terangkan yang keturah tu, Puan Nurani. Saya nak tanya tentang hadis ni lah. Orang yang hafal Quran, dia baca Quran, dia menghalalkan apa yang halal, dia mengharamkan apa yang haram. Allah bagi apa pada mak ayah dia kat akhirat nanti? Pernah dengar tak? Ya? Mahkota ke? Ya, Allah akan pakaikan mahkota pada mak ayah dia. Kerana anak dia yang hafal Quran, beramal dengan Quran. Jadi kemuliaan seorang ibu, seorang ayah bila anak dia jadi anak yang soleh. Puan Nurani kata dia ada baca tentang keturah yang pergi ke Asia. Tak tahu sahih ke tidak. Keturah ni bahasa Melayu lah. Bahasa Arab sebut kathura. Kathura. Jadi kaf, sawaw, ra alif. Kaf, sawaw, ra alif. Kasura. Saya lupalah nama seorang doktor tu. Profesor Dr. Nama dia Profesor Dr. Solehah Yaakob. Okey, nama dia Profesor Dr. Solehah Yaakob. Kalau tuan-tuan rajin nak follow dia, boleh follow dia. Dia lah yang banyak cerita pasal keturah ni. Okey, dia orang Kelantan, UIA. Dia orang Kelantan mengajar UIA. Dia ada buat kelas pasal keturunan keturah ni. Cuma kita tak boleh nak kata percaya 100% apa yang dia kata. Okey. Nanti saya share kat grup kelas kita. Tuan-tuan follow dia, Dr. Profesor Solehah Yaakob. Okey. Dia cerita pasal keturunan Melayu ni lah. Pasal keturunan orang Melayu ni. Dia kata keturunan orang Melayu ni ada kaitan dengan okey, ni saya cuba share kat skrin lah. Saya tak pernah lah follow program dia secara apa ya. Tapi tengok elan-elan dia. Ya, apa dia? Yang mengkaji genetik tu ke Ustaz? Ni nama dia. Tengok kat YouTube pun ada macam-macam kajian dia. Saya tak adalah taksub sangat dan tak adalah kata nak menafikan. Tapi tengoklah apa yang dia tulis sekejap. Keturah tu ejaan bahasa Melayu kita lah kot. Keturah tu. Arabnya panggil kathura. Ni orangnya. Okey. Tengok ni. Edisi keturah. Isteri ketiga Nabi Ibrahim dan laluan tamadun Kedah tua. Ni orang dia yang saya maksudkan. Profesor Dr. Solehah binti Yaakob. Dia UIA lah. Tuan-tuan type dia dekat YouTube. Nama dia Profesor Dr. Solehah binti Yaakob. Okay, tuan-tuan dekat YouTube. Dengarlah apa dia kata tentang keturunan Nabi Ibrahim. Saya dah dengar lama dah benda macam ni masa saya belajar dulu. Cuma saya tak naklah nak ambil benda tu sebagai satu benda yang besar sangat. Okay. Wallahualam. Daripada penerangan dia lebih kurang daripada isteri Nabi Ibrahim yang nama Kathurah ni lah lahirnya generasi belah tanah Melayu belah Asia ni daripada Nabi Ibrahim yang bernama Kathurah ini. Kathurah nama dia Kathurah. Boleh? Okey, baik. Kalau betul pun apa keistimewaan untuk kita? Rupa-rupanya orang Melayu keturunan Nabi Ibrahim daripada isteri yang Kathurah. Kalau betul apa istimewa untuk kita? Tak ada keistimewaan apa pun. Kalau nak kata boleh kerana kita keturunan Nabi Ibrahim, dapat special tempat kat akhirat tak ada apa pun. Sekadar nak kaji, nak ambil tahu, tak jadi masalah. Okay? Jangan taksub sudah. Jangan rasa bangga diri sudah. Okay? Nak kaji, sekadar nak ambil tahu, boleh. Wallahualam. Masa saya dengar cerita dulu lagi teruk tahu apa saya dengar. Isteri Nabi Ibrahim yang ketiga orang Kemboja. Orang Asia, orang Kemboja. Baik tak? Lagi teruk. Okay? Lagi duk lain, orang Indon claim orang dia, orang Kemboja claim orang dia, orang Malaysia claim orang dia.
Lepas tu kalau Malaysia pula, orang Kedah kelihat orang dia, orang Kelantan kelihat orang dia dah. Bila nak selesai. Benda tu kalau nak kaji boleh, nak ambil pengetahuan boleh. Tapi jangan anggap benda tu satu benda yang besar bagi kita orang Melayu. Okey, baik. Apa saya nak terangkan tadi? Allah bagi pada Nabi Ibrahim kerana kesungguhan dia dalam berdakwah. Walaupun kaum dia tak terima, kaum dia reject dia. Tapi apa Allah bagi? Allah bagi anak yang Nabi, cucu yang Nabi. Itu satu anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada Ishak dan Yakub inilah keluarnya Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel yang pertama adalah Nabi Yusuf. Manakala Nabi Bani Israel yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam. Okey, habis ni kita bilang nama Nabi tak habis lagi. Berapa dah tadi? Sorry ya, saya last nama Nabi Harun tadi, nama berapa tadi? Nama Nabi Harun tadi? Tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 6. 11. 10. 10 Ustaz. 10. 10. Thank you. Jadi Allah kata dalam ayat 84 ni, seperti itulah kami memberi balasan kepada orang-orang buat baik. Jadi apa balasan Allah bagi pada orang buat baik? Allah bagi keturunan yang baik-baik juga. Allah bagi keturunan yang baik-baik juga. Seterusnya, wa 85, wa dan Zakaria, Nabi Zakaria, wa dan Yahya, wa dan Isa, 11, 12, 13, wa dan Ilyas, Nabi Ilyas, kullun kesemuanya, kullun kesemuanya, min daripada as-salihin, orang-orang yang soleh. As-salihin, orang-orang yang soleh. Wah, dan terus Ismail, Nabi Ismail. Wah, dan Ilyasa, Nabi Ilyasa. Wah, dan Yunus, Nabi Yunus. Wah, dan Luton, Nabi Lut. Luton, Nabi Lut. Okey. Wa dan kullan kesemuanya, faddalna kami memberi kelebihan, okey, ala atas al-alamin sekalian alam, okey. Terjemahkan dia, Puan Aminah terjemahkan boleh, Puan Aminah. Berapa ayat ni? Zakaria dan Ayat 85, 86. Boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa dan Nabi Ilyas, kesemuanya daripada orang-orang yang soleh, dan Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa dan Nabi Yunus dan Nabi Lut, dan kesemuanya kami memberi kelebihan atas sekalian alam. Okey, terima kasih Puan Aminah. Dia berapa jumlah nama Nabi ni dalam page ni? 18. Gitu kan? Sampai Nabi Harun tadi 10. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Yasa, Yunus, Lut, 8. 18. Jadi dalam muka surat ni, Nabi apa lah yang tak disebut? Tuan-tuan, Nabi apa tak disebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi? Nabi Adam. Nabi Musa. Nabi Adam. 2. Lagi? Nabi Idris. Idris. 3. Betul. Lagi? Nabi Hud. Nabi Hud. Betul. 4. Nabi Saleh. 5. Betul. Lagi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ada. Noh ada. Adam, Idris, Saleh, Muhammad. Hud ada. Okey, Hud ada. Soleh tak ada. Okey, Soleh 4, Muhammad 5, baru 5. Lagi Zulkifli. Betul? 18 campur 6 berapa dah? 23. 18 campur 6 berapa? 24 kan? 24. Ada seorang lagi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah. Okey, bilang balik. Sekarang dalam page Ustaz, ni. saya kira tadi 19 Ustaz dalam ayat ni. Oh ya ke? Ha.
Okay, hilang balik. Ibrahim 1, Ishak 2, Yakub 3, Noh 4, Daud 5, Sulaiman 6, Ayub 7, Yusuf 8, Musa 9, Harun 10, Zakaria 11, Yahya 12, Isa 13, Ilyas 14, Ismail 15, Ilyasa 16, Yunus 17, Lut 18. 18 lah puan. Oh ya, betul-betul. 18. Jadi bila 18, kalau 25 berapa orang lagi tak ada? 7 kan? 7. So Adam 1, Idris 2, Adam. Soleh 3. Betul? Soleh 3, Zulkifli 4. Apa lagi tak ada? Zulkifli 4. Lut ada tak Lut? Lut ada. Ada. Zulkifli 4. Syuaib. Ya. Syuaib 5. Syuaib 5. Okey. Hud dah. Hud dah. Hud belum. Oh, kita tak kira lagi. Yes, Hud 6. Seorang lagi. Sulaiman. Sulaiman ada. Dah, Ustaz, Nabi Hud tadi kita dah kira. Nabi Hud dah kira So nampak nama Nabi apa yang tak ada kat sini. Okay. Okay, semula Adam 1, Idris 2, Hud 3. Betul Yes. 3. Ni yang tak ada ni, kita kira yang tak ada. Hud 3. Soleh Soleh 4. Okay. Soleh 4. 5. Okay. Nama Nabi Ayub tak ada. Ayub ada Ayub. Ayub ada. Okay. Zulkifli, Syuaib, Zulkifli 5, Syuaib 6. Satu lagi? Muhammad 7. Yes. Okay, saya dapat. Pertama nama Nabi Muhammad tak ada. Kedua Nabi Zulkifli. Ketiga Nabi Syuaib. Yang tak ada Ketiga Nabi Syuaib. Keempat Nabi Adam. Kelima Idris. Keenam Soleh. Ketujuh Hud. Betul? Jadi 7 nama Nabi 7 ni tidak ada dalam muka surat ini. 18 ada kat sini. Baik? Terima kasih semua. 7 tak ada. Yang lain semua ada kat sini. Adapun Khidir, adapun Luqman, adapun siapa seorang lagi tu, Zulkarnain, walaupun nama-nama mereka dimention dalam Quran, nama Khidir tak ada, nama Luqman ada, nama Zulkarnain ada. Ada kata dia Nabi, ada kata mereka tu Nabi, ada kata mereka tu bukan Nabi. Terima kasih Puan Nurani tulis dekat WhatsApp kelas kita ni, dekat kita punya chat. Tu nama 7 orang yang tak ada. Adam, Idris, Hud, Zulkifli, Syuaib, Muhammad, Saleh. Adapun Luqman, Zulkarnain, Khidir, ada kata Nabi, ada kata bukan Nabi. Kalau kita tak nak terima mereka tu Nabi, tak jadi masalah pun. Bagi saya Luqman bukan Nabi, tak apa. Bagi saya Khidir bukan Nabi, tak apa. Bagi saya Zulkarnain bukan Nabi, tak apa. Kerana mereka tidak termasuk di kalangan orang-orang yang kita anggap percaya sebagai Nabi. Okay. Satu ayat lagi. Boleh Satu ayat lagi. Dalam sifat Nabi ni Allah sebut muhsinin salihin. Semua para Nabi muhsinin, semua para Nabi salihin. Okay. Semua para Nabi muhsinin, iaitu orang yang sungguh-sungguh buat baik. Salihin, orang-orang salih. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bermula daripada Nabi Daud sampai Nabi Ilyas, semua Nabi Bani Israel. Adapun Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut bukanlah keturunan Bani Israel. Bukanlah keturunan Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim? Ya, keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan keturunan Bani Israel. Yang jadi keturunan Bani Israel itu anak-anak Nabi Yaqub. Itu jadi keturunan Bani Israel. Sama seterusnya, wa dan sampai sikit lagi, min daripada abaihim, bapa-bapa mereka, wa dan zurriyatihim, zuriat mereka, wa dan ikhwanihim, adik-beradik mereka, wa dan ijtabainahum, kami telah pilih mereka. Ijtabainahum, kami telah pilih mereka. Ijtaba ni sama macam istafa. Orang Melayu tak ada nama Mujtaba. Orang Pakistan banyak nama Ahmad Mujtaba. Mujtaba tu terjemah dia sama macam Mustafa, yang terpilih. Ijtabainahum, kami telah pilih mereka. Wa dan hadainahum, kami telah beri petunjuk kepada mereka.
ila kepada siratin jalan mustaqimin yang lurus. Okey, terjemahkan ayat terakhir kita ni, terjemahkan dia. Terjemahkan boleh ayat 87 ni Am boleh terjemahkan. Dan daripada bapa-bapa mereka dan zuriat mereka dan adik-beradik mereka, dan kami telah pilih mereka dan kami telah beri petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Okay, selain 80 orang, terima kasih Am. Selain 80 orang ni sebenarnya ramai lagi para Nabi dan Rasul. Abu Zar ada 3 hadis mengenai jumlah bilangan Nabi dan Rasul. 3 hadis. Pertama 124,000, kedua 8,000, ketiga 1,000. 3 hadis mengenai jumlah para Nabi dan Rasul. Cuma ketiga-tiga ni dhaif. Tiga-tiga tu hadis dhaif. Cuma di kalangan 3 yang dhaif ni, yang paling sikit tahap kedhaifannya ialah hadis yang pertama, iaitu jumlah para Nabi 124,000. Tolong baca dia boleh? Puan Aliza ni tolong baca Puan Aliza, muka surat 476 ayat atas sekali. Nabi-Nabi ni ramai, tak semua Allah ceritakan pada Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad tak tahu semua, kita lagi lah tak tahu banyak. Muka surat 476 ayat atas sekali, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan beberapa orang Rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang Rasul pun yang membawa suatu mukjizat kecuali dengan keizinan Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk diputuskan semua perkara dengan adil, ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Okey, terima kasih Puan Isan. Allah kata kepada Nabi Muhammad, kami utuskan sebelum kau Rasul-Rasul. Ada kami cerita, ada kami tak cerita. Maksudnya Nabi Muhammad pun tak tahu semua kisah para Nabi dan Rasul. Ada yang Allah cerita, ada yang Allah tak cerita. Berapa jumlah para Nabi sebenar, kita tak wajib percaya berapa jumlah yang tepat. Yang wajib kita beriman 25 orang Nabi dan Rasul ini. Okey, baik, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan. Kita hari ni berapa bulan? Hari ni 7, minggu depan 14. 21 dah puasa ke belum? Belum. 23. Belum Ustaz. Belum. Maksudnya kita ada 14 dengan 21, kita jelas kelas macam biasa lagi lah 14 dengan 21. 8 kita dah tak ada. Boleh kita start balik lepas raya lah insyaAllah. So minggu depan dengan minggu satu lagi kita kelas macam biasa. Okey, sempena malam ni 10 Syakban, ada sahabat kita minta kita doa panjang sikit. Bila kita doa, kita baca Fatihah sekali, kita selawat 3 kali. Boleh? Lepas tu kita doa panjang sikit lah sepanjang malam ni 10 Syakban ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa semua guru-guru kami, ya Allah, dosa anak-anak dan isteri kami, ya Allah, dosa adik keluarga kami, ya Allah, dosa jiran tetangga kami, ya Allah, sama ada dosa sengaja atau tidak sengaja, ya Allah, dosa terang-terangan ataupun tersembunyi, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, janganlah kau matikan kami dalam keadaan kami masih melakukan dosa terhadap-Mu, ya Allah.
Ya Allah, berilah kami taufik hidayah kekuatan untuk mentaati semua perintah-Mu, meninggalkan semua larangan-Mu, Ya Allah. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang sungguh-sungguh menjaga solat, Ya Allah. Ya Allah, letakkan dalam hati kami, keluarga kami, keturunan kami rasa cinta pada kebaikan, Ya Allah. Masukkan dalam hati kami rasa benci pada dosa maksiat, Ya Allah. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, Ya Allah, yang dapat kami amalkan, yang dapat selamatkan kami daripada azab kubur, Ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang sentiasa khusyuk padamu, Ya Allah, hati yang sentiasa mahu berzikir kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, Ya Allah, ilmu yang bermanfaat pada kami semasa kami hidup, yang bermanfaat pada kami selepas kami mati, Ya Allah. Ya Allah, ikhlaskanlah niat kami, Ya Allah, dalam setiap kebaikan yang kami lakukan, Ya Allah. Terimalah amal kebaikan kami, Ya Allah. Sekiranya niat kami tidak ikhlas, Ya Allah, baikilah niat kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang tidak ikhlas itu, Ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib kami dunia akhirat, Ya Allah. Tutuplah aib semua saudara kami dunia akhirat, Ya Allah. Berilah kami taufik hidayah dan kekuatan untuk tutup aib kami sendiri dan tutup aib semua saudara-saudara kami, Ya Allah. Hasbunallahu liman ahamana, hasbunallahu liman adana, hasbunallahu liman makarabina, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman qada'ana, hasbunallahu liman khazalana, hasbunallahu liman asa'a zanna ilaina, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat.